Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, imamal mursalin wa qaidil mujahidin, habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Pengurusi Masjid Korea Pancu Jaya, dan pegawai-pegawai masjid, Tuan-Tuan Guru, para asatizah, para masyaikh, para habaib, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dikurniakan kepada kita nikmat di antara nikmat-nikmat yang terbesar dalam hidup kita ini, iaitu nikmat kehidupan. Di saat ramai sahabat handai, rakan taulan, saudara-mara kita dah dijemput oleh Allah SWT, telah pun berpindah daripada alam dunia ke alam akhirat, yang permulaannya baru bermula di alam barzakh, alam kubur. Yang kata ulama, walaupun orang itu soleh sekalipun, dia akan nak kembali ke dunia untuk mengkhabarkan kepada orang yang hidup bahawa segala apa yang didengar, segala apa yang disampaikan melalui lisan Nabi SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benar. Nak berpesan kepada saudara mara, anak pinak, semayanglah, bersedekahlah, berzikirlah, berselawatlah, bertilawahlah, beriktikaflah, dan segala macam pesan lagi nak disampaikan. Tetapi barzakhun, terdinding mereka itu. Apatah lagi ahlul ma'asiyah, orang-orang kafir, lagi dia nak balik. Dalam Quran sebut, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pasti kau akan kesian tengok apabila orang yang berdosa dan jadi mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhan seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan, kami dulu ketika di dunia telah pun melihat akan kebesaran-Mu, akan tanda-tanda wujud Allah SWT sebagai Tuhan bagi sekalian alam, dan kami dah dengar. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami nak buat amal soleh ni.
Kami dah buat masalah. Inna mukinun. Hari ni kami benar-benar yakin ya Allah. Berzikir kau juga ahli neraka tuan. Ya. Ada kisah syafaat Jibril alaihissalam. Subhanallah apa? Ya zal jalal ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram. Dalam neraka dia berzikir ya hayyu ya qayyum ya zal jalal. Jibril masuk berjumpa dengan penjaga malaikat penjaga Malik Zabaniyah. Aku nak cari satu orang dalam. Akhirnya Sayyidina Jibril jumpa. Itu syafaat Sayyidina Jibril bawa keluar. Ya, tetapi tuan-tuan, kita janganlah kita jadi sebagian orang cakap masuk neraka lama keluar ya. Jangan dan. Ya, jangan kita cuba nempah. Sebab itu pada malam yang bahagia ini saya ucap mentaniah pada tuan-tuan yang bermujahadah ya, untuk hadir sama-sama memakmurkan masjid ini sebagai tanda orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, ialah orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, iaitu masjid. Jadi sebelum kita lanjut tuan, kita malam ni insya-Allah masuk waktu isyak kita berhentilah tuan kan. Masuk isyak kita berhenti, kita azan, kita semayanglah ya insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan majlis ni, syukurlah saya mengajak yang belum baca niat i'tikaf sama-sama baca-baca, kemudian kita baca umul kitab, kita selawat 10 kali dan kita bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf bi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan ini tuan, bacaan ini merupakan ibadah ya. Zikir yang disebut di mulut itu ibadah, yang dilakukan dengan anggota badan itu ibadah, yang terlintas dalam hati perkara yang baik itu ibadah. Begitulah sebaliknya, dilakukan umpatan, caci maki, sumpah seranah pakai lidah, maksiat. Terlintas perkara-perkara yang buruk dalam hati, maksiat. Dilakukan tangan dan kaki anggota badan itu pada jalan yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala, maksiat. Jadi tidak akan berorak seorang itu sehingga dia jumpai perkara. Salah satu anggota badan itu apa yang dilakukan ketika di dunia dulu. Mata apa yang kau gunakan? Afala tubsirun. Basirah ya, dalam Quran ra'a, nazara, basara, ada pembawa maksud yang berbeza. Kalau basar itu makna dia basir, memandang lalu terdetik di dalam hati. Pandang kucing, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala yang menciptakan kucing. Kerana apa? Kerana yang betina warna dia lebih daripada 2, 3, 4. Nah, siapa ada bola kucing, balikkan tengok. Kalau putih tak boleh. Dia kucing yang bertampuk, yang betina lebih color daripada yang jantan. Jantan maksimum 2, hitam putih. Kalau betina dia boleh hitam atau putih, ada oranye. Maha suci Tuhan. Itu basirah, melihat dengan mata, terlintas dalam hati. Tengok pokok, subhanallah, pokok semalu, potang, kuncup daun, dia tidur. Manusia malam tak tahu nak balik rumah, merayau sampai kena tangkap, suruh hantar balik, baru balik. Roblok cakap, mana nak pergi ni? Berjalan tak pergi balik, letakkan saman, baru dah balik. Itu kita. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu pada setiap perkara itu banyak bantahan. Jadi kita diuji sekarang pandemik ni tuan. Dan ujian kita apa yang boleh kita tadabbur, apa yang boleh kita ambil iktibar.
Iaitu sebenarnya kita ni boleh patuh, tunduk, yakin dan percaya. Dan benda ni akan dipertanggungjawab kata kita. Dan kita mungkin disoal tentang kau ini. Kenapa di dunia dulu orang suruh kau pakai topeng, kau pakai topeng? Suruh menjarak, kau menjarakkan. Kenapa suruh tutup aurat, tak nak tutup aurat betul? Kenapa suruh semayang, tak mau semayang? Sebab tak kena denda kan? Sedangkan dalam Quran dah sebut. Fawailul lil musallin, tadi tuan imam baca, neraka willah bagi orang yang sembahyang. Al-musallin itu orang yang sembahyang. Yang bentuk mana orang yang sembahyang masuk neraka ni? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang daripada solatnya lalai. Jadi orang dalam sembahyang tu dia lalai, bukan. Kalau dalam sembahyang fi salatihim, kan dalam ayat ni fi salatihim khashi'un, mana dalam sembahyang. Tapi daripada sembahyang bermaksud pada waktu-waktu sembahyang. Macam mana maksudnya? Subuh sembahyang, zuhur tak sembahyang, asar kan sembahyang balik, maghrib hilang, isyak kan dia timbul balik. Nah tu dah, dia sembahyang sikit-sikit. Jadi orang yang cakap dia tu walaupun macam tu sembahyang juga, tak boleh, tak pakai tuan. Jangan kita faham separuh-separuh. Dia tu mulut macam tu hati baik, pembohong. Kalau hati baik dia takkan maki hamun dah. Jadi kalau dia maki hamun macam mana? Dia tu hati baik, dia akan istighfar, dia minta maaf dah. Minta maaf tuan, saya tadi tak tahu, saya ni ada penyakit, memang penyakit saya tak boleh kena sogah, saya pun tak sadar apa saya cakap, saya minta maaf ya. Itu betul lah tu. Tapi kok betul dia tuan, tak ada, tak selari cerita kan. Jadi orang yang sembahyang itu masuk neraka, yang suka-suka dia nak sembahyang, suka-suka dia nak puasa, suka-sukalah buat semua ikut suka dia. Orang yang beriman itu ialah orang yang ikut suka Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ikut suka kita. Itu orang yang sebenar-benar orang yang beriman. Nafsu kita nak apa tuan? Nafsu kita nak duduk berehat-rehat kat rumah, tengok TV, lepas tu kan tidur, lepas tu kan bangun makan, lepas tu kan terkencing, kan makan balik, lepas tu tidur. Itu ya kita akan nak kita. Tapi tuan-tuan datang, bangun, mujahadah ke masjid. Dan sekian kali saya ke sini, masjid ni memang penuh tuan. Alhamdulillah. Masjid tempat saya, la ilaha illallah, masjid besar. Tak payah saya sebut ke mana. Tak apa jauh dari sini. Orang kan mondau-dau kalau pasal malam, tak ni PKP ni punya pasal malam, tak boleh nak jalan, ramai. Bila masjid dua saf, jarang tu, saf jarang. Kalau saf rapat 1,5 agak mungkin, kan? Kadang lebih, kadang kurang, tapi tak ada jalan sampai ke belakang. Tahniah pada tuan sebab mujahadah. Jadi malam ni tuan saya nak berkongsi satu hadis ya, dalam kitab ni pengarang penyusun ni memberi tajuk peluang yang tidak direbut. Tajuk dia peluang yang tidak direbut. Peluang ni tuan-tuan, peluang ni biasa kebaikan. Kalau orang yang buruk orang tak panggil peluang ya. Kalau benda tu lagi hebat dipanggil peluang keemasan. Wah, dia telah terlepas peluang keemasan untuk menangi hadiah RM1 juta kan. Maknanya peluang ni sesuatu yang kadang-kadang datang sekali-sekala, kadang-kadang dia selalu datang, tapi orang buat tak tahu. Ibarat seorang yang duduk dalam sungai tuan. Sungai ni sekarang musim panas, sungai dingkek, cetek ya. Tiba-tiba ikan besar-besar lalu lalang, lalu dipandang. Orang lain sibuk menebar, menangguk, meniru, dia buat tak tahu tuan. Pandang kiri, pandang kanan, dia macam hilang, tak tahu apa nak buat lah. Akhirnya dia baru sedar, orang nak balik, dia pun minta seko. Agak-agak orang lain dia cakap tuan, kau buat apa tadi yang kau berdiri di tengah sungai tu? Orang lain sibuk, kau nak hidup senang, tak payah tuan. Maka dia terlepas peluang tuan. Aku gulai tu jemput-jemput lah kan. Kawan ni tadi pandai hati, pasal apa yang lain dia berledak, berlumpuh, berkorak kulit, nak mendapatkan dia senang-senang nak minta. Itulah ibarat tuan. Kita kena ibarat satu yang nyata, baru kita nampak. Sebab apa? Agama ini yakin letak di dalam hati. Bila dalam hati itu dia keluar dalam bentuk penzahiran melalui anggota badan. Itu cerita dia tadi. Hati dia kalau baik, muka dia mesti manis.
Kita tengok mata dia walaupun bertopeng, tapi nampak tersenyum mata. Kita bertopeng ni kadang tak apa nak kenal kan. Saya tu ada kawan tak kenal, rupa dah lain, pakai spray mata tak kenal. Topeng ni juga kadang elok juga. Saya pun ada juga kawan yang tu, dia tak perasan dah, saya diam pasal apa? Pasal kalau dia tahu, kita kan tahu dia peluk kan satu hal nak viral kan, salam pun tak boleh. Baik, kita tengok tuan ni peluang yang tak direbut ni apa. Kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah ni, anak Sina Abbas ya. Dia Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Kalau kita jumpa Ibnu tu, kebanyakan nama Abdullah. Abdullah antara nama yang terbaik. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau jumpa radhiyallahu anhuma ni makna kedua-duanya, huma tu dua orang, makna dia dan ayahnya kedua-dua sahabat. Dia biasa macam tu ya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua macam nikmat yang selalu disia-siakan oleh sebahagian besar manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu. Ini dah cerita ni tuan ya. Hadis ni pendek. Hadis ni kalau kita tengok dalam ilmu hadis jawami'ul kalim, maknanya hadis pendek tapi maksud dia sangat luas ya. Sebab tu penyusun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dimasuk hadis ni. Maksud dia apa? Kesihatan badan, kelapangan masa, nikmat yang besar setelah iman dan Islam. Maknanya apabila orang tu dia mengaku dia beriman, dia Islam, yang pertama sekali dia menyebut saja dengan lidahnya, maka dia telah menundukkan nafsu dia untuk tunduk, patuh, mengikut. Mana Islam itu tunduk, patuh, mengikut, percaya. Makna dia telah menundukkan nafsu dia, hatinya. Makna dulu dia boleh buat ni. Salah satu sebab orang kafir Quraisy tak nak masuk Islam, sebab dia tak boleh buat apa yang mereka sering lakukan. Minum arak, mabuk-mabuk dah tak boleh, perempuan dah tak boleh, macam-macam dah tak boleh, ambil harta orang semua dah tak boleh, bertanur nasib banyak lah tak boleh ni. Jadi dia kekal di dalam kekufuran. Jadi bila orang tu buat, kemudian dia mendirikan salat, dia semayang, dia telah berkorban dengan anggota badannya. Kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan sebulan, dia telah menundukkan nafsu makan, nafsu segala-gala yang boleh dilakukan sebulan tu dia tak boleh melakukan. Kemudian apa? Kemudian dia mengeluarkan zakat, iaitu harta yang disayangnya dikeluarkan melalui harta ni tadi, dikorbankan pula lepas tubuh badan dan nafsu. Yang kelima, dia mengerjakan haji, dia mengorbankan tubuh badan dia, masa dia, tenaga dia, nafsu dia, segala-gala. Sebab tu haji ni walaupun yang kelima tuan, ia penutup yang mustahak bagi orang yang mengaku beriman. Dulu tahun lepas tutup, tahun ni wallahu a'lam. Jangan kita ambil kisah tutup tuan macam sebahagian orang, masjid ni susah ni, kang tak pakai topeng kono saman tu ni malik, bukan tak nak pergi, gaji 2,000, kan kono saman 1,000, pergi kali kedua zuhur kono 1,000, asar kono 1,000, dah 2,000 tu alasan tak nak pergi masjid. Tidur pun mati, datang dalam masjid, duduk depan imam pun geleng, mati kaya tu. Kau yang malas pergi masjid ini, macam-macam alasan tak pakai topeng kono saman, betul tak buat sejadah kono halau, banyaklah benda alasan. Jangan tuan-tuan ya, jangan kita buat alasan begitu, malu kita kepada Allah Ta'ala. Sebab kata ulama kita ni nak minta Allah Ta'ala pun malu, ibadah sikit minta banyak. Macam itulah sedekah pagi tuan ya, antara perkara yang mendatangkan mustajab dalam berdoa, dalam permohonan, sedekah pagi. Tuan-tuan nak keluar rumah bawa RM10 ke RM5, kalau ada niat ya, masuk dalam tabung masjid ataupun bagilah sesiapa, ya Allah kabulkanlah niatku pagi, sebab dari sedekah pagi aku ini. Satu sedekah tu satu niat lah, beri RM5 niat 20, tak apa kerja kan. Kita ni macam tu lah, nak murah barang nak canggih, tak boleh nak free.
Jangan tuan-tuan. Ya, kita ni malu Allah Ta'ala beri kita udara ni, tak payah kita nak ni. Bila kita tahu, ni dah dua perkara ni yang sering dilupakan, iaitu kesihatan dan masa lapang. Ada satu orang tuan-tuan, orang Arab, umur 80 lebih, duit dia banyak. Dia pergi operate telinga, konon 80,000 rial. Menangis dah. Doktor cakap, pakcik sabar, ini baru bil, boleh bincang lagi kita. Dia kata, bukan sebab that bil, duit aku berjuta. Habis kenapa pakcik menangis? 80 tahun Allah Ta'ala bagi aku pendengaran 1 sen tak payah-payah. 8 hari aku masuk hospital, 80,000 kena. Menangis pakcik tu. Kita pernah tak yang tu tuan? Sedekah RM2 minta melangit. Anak lulus PSO, naik pangkat, tender lulus, RM2. Sebab tu kalau kita beli ke wan kan, kita ni kadang-kadang banyak terbalik, termasuklah yang bercakap tu. Wan tu jual telur itik ke pasar Rambau tu. Berapa ni wan? 80 sen sebiji, 70 sen dah lawan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa bangsa kita ni? Apa sekolah kita pergi makin tuan? 80 sen wan terjual, untung 10 sen. Wan beli 70. Lepas tu dia bersih dengan kapu elok-elok. Kita tawar. Rogo beli kat wan tu. Termanung wan tu hari ni. Daripada tak ambil lah tu. Tergamak kita tuan-tuan, jangan tuan. Berapa ni wan? 80 sen, saya bayar wan RM1.50 tu. Bak 10, aman ambil RM50 ni. Panjang doa wan tu, ya Allah, aku syukur. Dia cium duit tu. Masa dia berdoa tu, amin tuan. Amin ya Allah. Korang doa kita, jangan kita buat jobo tu tak? Buat sombong, buat tak tahu. Amin kan? Ya Allah Tuanku, murah rezeki, panjang umur, amin. Macam tu kan, sebab kita ni tak tahu doa kita langgar ramai ni kadang tak diterima. Orang yang mengaminkan tu yang diterima doa. Satu kisah seorang ulama wali Allah, dia naik ke satu bukit tuan, naik ke bukit, dia beribadah di situ, lalu dia berdoa, ya Allah Tuanku, kurniakan aku rezeki, ya, supaya aku ni tak payah turun pada bukit ni, supaya dapat aku beribadah, dapatlah rezeki berupa buahan dan minuman dan ya. Ini orang alim pun cerita, dia dapat itu. Bila dia nak makan, keluar seorang daripada dalam somak, nak makan sama. Orang alim cakap, ya aku yang doa tu. Kau pilih cari sendiri, kau doa lah pula. Apa jawab orang ni tadi? Tuan berdoa, saya mengaminkan daripada dalam somak. Orang alim, wali, kalau macam tu kita bagi dua. Sebab tu kalau dapat apa-apa tender kau, duit berjuta kau, bagi sesama ke ramai ni. Kita berdoa tu, kawan ngamin kan, amin kan. Aku tak beri ramai, nak beri seorang, berilah ustaz tu contoh kan. Ada ustaz datang kan, ustaz kan, apa benda ni, ustaz tabang semacam ni, adalah sekitar saya berdoa dalam masjidnya, mana yang makbul doa, jadi niat saya nak bagi contoh, ataupun bagi kat masjidnya. Masjid yang tercanggih tuan, dia punya khat ni saya nak tanya buat kat mana ni, saya nak suruh satu masjid tu buat. Bertahun-tahun tak jumpa dia nak buat khat, apa susah mana Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, perempuan tak ada kan tuan? Oh, tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, hidup kita ni pendek. Happy birthday bukan panjang umur, makin pendek umur, bertambah umur tu, bilangan umur bertambah untuk pergi menuju mati. Panjang umur dah, bukan panjang, pendek umur dah. Dia macam tu patut dah. Kod 60 tahun dah sambut 58 kali birthday, tinggal 2 kali je lagi, ya tak? 59 yang ke 60 alhamdulillah, tercakik gigi palsu, tapi mati. 2 tahun 2 kali sambut ni. Itu yang kita nak jawab. Orang tak pergi berjalan, kita nak pergi berjalan. Jadi tuan, apabila kita boleh mematuhi SOP, standard operating procedure, maka sesungguhnya kita boleh mematuhi apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dengan syarat kita ingat 2 perkara ni, iaitu kesihatan dan juga masa lapang. 5 perkara sebelum 5 perkara, Nabi cakap, mati hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Itu semua kita kena ingat. Jadi Nabi dalam hadis yang pesan 2 perkara ni sering lupa, kesihatan, masa dia sihat, dan juga masa lapang. Sebab tu Nabi SAW pesan
bersedekahlah engkau ketika sehat dan ketika tengah takut miskin. Sebab kalau dah sakit nak mati, waris tu lebih mengetahui apa yang nak dilakukan dengan harta itu. Maksudnya macam mana tuan? Kita tengah sehat ni, kita macam-macam program kita nak buat. Kau tahu bang, kita nak beli helikopter, kita nak beli macam-macam lah. Orang badan sehat ni kesandun pergi ke sini, tak ada halangan, jom saja. Jadi masa tu duit pakai, badan sehat, duit banyak, kau takut pasal masjid apa banyak sampai 10,000 ni boleh tukar sport, banyak, badan sehat. Tapi cuba dia dah sakit, semua dia beri ya. Dan waris lebih mengetahui. Kau tak percaya, tunggu sakit tak? Duit abah yang tak apa-apa, abah jangan banyak cakap, abah rehat, doktor pesan abah jangan banyak cakap. Duit tu abah jangan risau, dalam kepala dia tahu lah apa nak buat esok. Kau suka kuda, kandang kuda kau ambil. Kau suka berkebun, ladang-ladang abah tu kau ambil. Dan suka ke laut, kapal dan ambil. Dia dah tahu, dia ada perancangan lah tu. Tafiz adalah tanah suku kau beri. Baik tak payah beri, buat bangunan dah pun dah. Ya, makna jadi kita kalau dah sakit tak payah nak pesan ni dah. Kau tak cuba. Begitu juga ibadah. Kau dah sakit, pergi ambil Quran dah, ya nak ngaji dah. Mata dah tak apa nak torang. Ke depan ke belakang, paut sakit, semua sakit, tak ada. Kita tengok ke hospital tuan. Ada orang mengaji, tak ada dah. Walaupun dia seorang qari dulu. Kau dia mengaji belahan, tabarakalazim. Itu orang biasa mengaji, tapi kau tak biasa mengaji dan nak mati pun mengaji, gantian lah. Ambil Quran. Dia menang Quran, dia teringat mati pula, panggil nurse, dah sanak dah datang. Bila nak ngaji? Apalagi berzikir. Sebab tu tuan, orang yang soleh, yang rajin pada ketika lapang dan ketika sehat dia beribadah, bila dia sakit Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat, tulis baginya sebagaimana dilakukannya ketika sehat. Itu dah tuan. Ya, kita ni akan menyesal. Semua orang akan menyesal. Semua orang akan menyesal lagi kiamat. Yang beribadah, ahli ibadah pun menyesal. Asal aku berzikir 1 jam sehari dulu. Member dah 3 jam. Kan dia cerita dari ustaz tu. Driver bas duduk atas, syurga lagi tinggi daripada ustaz. Ustaz tak perhati, dia kenal. Macam mana dia boleh tinggi? Tanya malaikat, ni salah ke apa? Dia tu buat bas dulu, macam mana dia boleh tinggi tak? Saya ustaz. Malaikat cakap, mana ada silap? Ini semua accurate, tepat macam ni. Buka. Awak ustaz 30 minit ceramah, 30 minit orang ingat Allah, lepas tu orang lupa. Driver bas 8 jam, orang ingat Allah. Asal dia buat bas mencilut pun ya. 18 dia lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lalap tidur orang, berzikir tu 45 orang, 8 jam lama. Ustaz tazkirah adalah 8 orang, 3 orang ngantuk, yang seorang tu situ kencing, tak apa penyakit, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap. Lagi 2 orang tengok cecak belagu. Keting dia kata, kau cecak tu ke mana? Cecak ni atas. Dia kata, cecak ni coklat. Habislah ustaz cakap sekarang. Dapat lah, alhamdulillah. Dapat masuk juga lebih bawah. Driver bas ni tak. Dia start dia wong nak pergi Kelantan kan. Berapa jam dan ikut gua musang. Dia remes lekoh tu. Zau. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Berzikir orang tu. Pukul 3 pagi. Waktu yang mustajab 1/3 malam. Kerja 25 tahun. Itu ialah hari-hari. Jadi ustaz, kau jangan action, jangan perasan. Abang driver bas lagi buat orang ingat Allah Ta'ala. Maka menyesal lah. Tahu makin dia buat bas. Kan? Boleh ke macam tu kan? Tak boleh. Bersyukur je lah kan. Sebenarnya kita bersyukur sebab kita ni hidup tuan. Ya. Kita kena bersyukur sebab kita ni masih hidup. Saya memesan kepada diri sendiri dan kita semua. Mentara kita hidup, kita buat. Bila kita nak mati, jangan harap anak pinak kita nak beri nolong. Daripada mula semain mayat, dah kan main tak ikhlas lah. Tak ada duit ke sekarang? Tengah berdoa tu. Mari nak ada duit. Kau dokut dia ni kayu ni. Tiba-tiba sap. Ada pun. 50 tak sampai nak masuk sampul. 50 imam mesti lebih ni. Dia dah kata-kata orang tu.
Kipih melayang belaksak, alamak anda datang khusyuk tak ada dah. Sebab tu kalau kita mati pesan waris jadi imam. Tuan imam pun pesan, ada tak waris-waris nak mengimamkan solat? Kalau ada sila ke depan, sebab waris sendiri dia sayang dia lebih. Begitu juga Bilal yang mandikan jenazah, ada tak anak-anak waris-waris menantu siapa nak mandikan jenazah ini datang, sebab waris lebih akrab, dia lebih sayang. Kalau dia berdoa sungguh-sungguh, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bukan aku bagi imam tak tu, ke imam cakap ustaz ni kau bagi kita tak, waris tu lebih. Begitu juga mandi, masuk dalam kubur pun sama. Orang lain dah tukang gali kubur dari pagi menggali kubur, lepas dia nak kena ijaz, dia kena masuk dalam lahat apa semua. Lepas tu mayat pun kita suruh dia, hati dia jaga hak tu. Dia dah letih, ada waris kekayaan minta bunuh tu, dan juga yang kena tu mayat aduh. Kalau anak tu perlahan, mak ya selamatlah bersama dia, dia doa perlahan dia letak. Kita pesan dan saya rehearsal, benci pegang kepala ya, nanti engah kau pinggang, kolong kaki, ambil saya suruh angkat. Kalau tempat tu sempit, kau pegang kain kapan ayah sini, jangan kau pegang ayah, so wanyuk ayah, ya adalah sakit mati. Cakap itu, buat pergi masuk buah sofa tu, saya suruh masuk kan. Takut tak? Memanglah dia duduk dia tak takut, mati so wallahualam kan. Siaplah kain kapan. Saya dah beli dah kain kapan tuan. Bukan beli tu sebab baik, kawan sehari 6 kali telefon, balilah satu wakaf lah kat mana. Saya kata nak wakaf, suruh orang mati kan, kita wakaf kita belilah untuk diri sendiri, belilah satu online sam-sam. 3 hari sampai spot dia kata apa benda ni, tengok pengirim, dia ni saya pun tulis haza kapanon, ini kain kapan kojap ke semua, kojap ke sini disimpan orang takut, kojap hilang mana pun ada suruhan, ilah Allah takut. Kain kapan, batu nisan semua takut, matilah takut. Memanglah sebab apa takut, sebab kita tak bersedia. Wallahu alam. Cukup sekadar itu dulu tuan, cukuplah kan, dah nak masuk waktu kan. SOP ni dia nama standard of procedure, dia sedang-sedap tu lah berhenti kan, kutak kan pada tengah malam kan, habis semua kita kena angkut kan. Jadi nikmat sehat, nikmat masuk lapang. Lapang ni tak ada lapang tuan, masuk dalam kereta gantungan tasbih, ambil tasbih tu bila masuk kereta, jangan biar dia tergantung. Kereta berzikir, dia masuk syurga, kita tak ke mana, ambil tasbih tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah sinna sinna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Bacalah tasbih, baca berselawat, zikir dan sebagainya, supaya ingat. Tak tasbih boleh, tapi kalau ada tasbih tu ingat sikit. Tasbih tu nyanyi lagu ikat, tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam tu, itu ya kelebihan. Tak nak tasbih tak ada masalah, zikir kita andal. Tak nak zikir kat mulut, bolehlah mati, macam-macam hal lah. Berzikirlah lah mati kau apa kau, kalau boleh lidah tu bergerak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan kita dapat barakah pada Allah SWT, kasih sayang Allah SWT bersama kita, selamat kita di dunia dan di akhirat. Bacalah doa tuan-tuan, dan berdoa itu yakinlah bahawa Allah tu maha segala-galanya. Pengampunan Allah tu lebih besar daripada dosa kita, perlindungan Allah tu lebih besar daripada segala wabak bala bencana. Ya Allah, lindungilah kami ya. Kita tutup dengan doa. Sebelum tu saya minta ampun, minta maaf keterlanjuran kata, pada yang terguris tidak ada niat untuk menggurati mana-mana pihak, melainkan peringatan untuk isi dan kita semua. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jami'al muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, sanahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minkal jalal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.